Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai permulaan pengajian kita hari Ahad, majlisul ilmi kita pada pagi hari ini. Kita masuk di dalam satu tajuk, iaitu Al-Fiqhul Akbar. Al-Fiqhul Akbar maknanya pahami yang sangat agung. Selalunya kita dengar pengajian fiqh. Pengajian fiqh ni pergi kepada tatbik ataupun amali. Kita nak guna hidup kita betul dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala di segi amal ibadat, cara hidup, pergaulan, menikah sampai ke jihad fi sabilillah. Tapi al-fiqhul akbar maknanya faham dengan secara mendalam, faham dengan sungguh-sungguh maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala kita lahir ke dunia, duduk di atas muka dunia, dan kita akan menuju ke hadarat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pagi hari ini insya-Allah kita akan masuk lebih kurang dah Al-Fiqhul Akbar, iaitu sebuah kitab kecil ditulis oleh Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Saya tengok di sini lebih kurang apa yang dia cerita. Sebagai sepitah lalu, apa yang kita boleh ambil pengertian bahawa dia royak di sini sebagai muqaddimah dah. Kalau habis tak habis pun saya kira katanya seje saya baca ni kira masa. Isi boleh jadi panjang lagi yang mesti kita bincang. Dia royak di sini sebagai muqaddimah. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Maksudnya, sesiapa yang Allah kehendaki baik, nak jadi molek, jadi baik kepada seseorang, maka Allah capakkan wipah kepada orang itu akan agama. Bermaknanya kehendak Allah Subhanahu wa taala kalaulah ada pada peribadi tertentu, siapa-siapa sahaja tanda katanya Allah taala nak jadi molek, kehendak molek, maka Allah wipah agama kepada orang itu. Jadi di sini ya ayat katanya saya terjemuh dah. Wa ma'na hadza anna min alamati iradatillahi subhanahu wa ta'ala al-khair bi'abdihi an yuwaffiqahu Allahu litafaqquhi fi dini. Alamat salah setengah sebahagian daripada alamat-alamat Allah Ta'ala kehendak baik kepada hamba-Nya, iaitu Allah beri taufik untuk memahami agama-Nya. Wa anna man lam yuwaffiqhu litafaqquhi fi din fa innahu lam yurid bihi khaira. Allah bila dia tak ada kehendak molek kepada mana-mana orang, maka Allah Ta'ala tak wipah agama. Tak wipah, walaupun usaha rajin bijak pandai setakat mana pun Allah Ta'ala tak wi. Ini satu nikmat yang Allah buka hidayah kepada mana-mana manusia, mana-mana hamba dia. Tanda katanya itu adalah satu nikmat yang sangat besar, iaitu faham agama. Wa fi hadza dalilun ala ahammiyati tafaqquh fid din. Inilah sebahagian menjadi dalil banyak katanya kepentingan memahami agama. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-122. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Maksudnya sepitah lalu tidak sepatutnya, maknanya tidak segianya bagi orang-orang yang beriman tubik semua untuk berjihad. Bukan semua dak. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Jikalau tidak ada satu kumpulan dari mereka tubik juga, tapi bukan tubik untuk berjihad semua mati dalam medan perang semua dak. Kena ada satu kumpulan gi belajar, gi ngaji untuk memahami agama Allah. Wi dapat ilmu yang sangat banyak. Lepas tu waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya orang hak mengaji itulah kelik mari mengajar, wi amare, nak curah ilmu kepada kaum dia, la'allahum yahdharun, mudah-mudahan kaum dia, kumpulan dia tu dapat peringatan dan dapat ilmu pengetahuan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila tengok satu ayat lagi, Allah kutuk tak kena kepada orang-orang munafik. Allah Ta'ala rayak di dalam suratul munafiqun ayat yang ke-7, walakinnal munafiqina la yafqahun. Tetapi kumpulan golongan orang-orang munafik memang tak faham. Inilah faham itulah penting dah dalam agama, dalam hidup kita ni. Nak mula-mula sekali dipaham, lepas tu dapat taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Dia buka pintu hati orang-orang yang dia kasih, dia faham agama. Gitulah. Masuk di dalam muqaddimah lagi, falladhi la yatafaqahu fi dinillah wa la yahtamu bidzalik wa la yas'a li talabil ilmi ma'nahu annahu insanun mahrumun minal khair. Orang yang tak faham agama Allah, tak ambil berat, tak padu, tak belajar agama, maknanya orang ni adalah orang yang diharam daripada kebaikan, tersekat daripada kebaikan. Benda hak baik Tuhan nak wi, tapi usaha dia tu tak ada. Dia kata lagi, la yumkinu lil insan an ya'budallaha subhanahu wa ta'ala haqqa ibadatihi 'ala al-wajhi alladhi yardah illa idza tafaqqaha fi dinih. Tak mungkin sama sekali seorang hamba nak pergi beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat kecuali orang tu dia kena faham agama sungguh-sungguh. Inilah maknanya kena ngaji. Wa addal ibadata 'ala al-wajhi alladhi syara'ahu Allah subhanahu wa ta'ala wa la yumkinu lil insan an yuaddi al-ibadata 'ala al-wajhi al-mashru' illa idza tafaqqaha fi dinillah azza wa jalla. Lebih kurang sat ni maknanya seseorang tu nak beribadat, nak tunai hak dia kepada Allah, dia kena faham dulu agama. Maknanya kena belajar, kena ngaji. Jadi faham sungguh-sungguh barulah kita patibat. Ya ayat lagi, wallazi ya'mal wa ya'budullaha min ghairi fiqhin. Orang yang beramal dan beribadat kepada Allah dengan tak ngaji, tak faham, semata-mata nak amal, rajin amal tapi tak ngaji, la yakunu amaluhu muassisan ala asasin sahih. Ya ayat lalu katanya amalan orang ni tidak berasas kepada asas yang sahih. La yakunu amaluhu muassasan ala asasin sahih. Ini tidak berasas kepada asas yang sahih. Faqad yakunu kulluhu aw aktsaruhu dalalan. Kadang-kadang boleh jadi setengah ibadat dia ataupun semua ibadat yang dia buat dalam amalan hidup harian boleh jadi sesat. Ini kita duk bosan ni, bosan takutnya amalan yang dibuat, yang diusaha rajin sungguhlah wa amal, tapi dengan sebab tak ngaji hak sahih tu. Inilah takut-takut jadi perkara yang hampa dah. Usaha mari semua hidup tapi tak betul, tak benar.
Wa min huna na'rifu ahammiyat at-tafaqquhi fi dinillahi azza wa jalla. Dari sinilah kita dapat faham pentingnya belajar agama, nak gali korek ilmu-ilmu agama. Orang ngajar pun kena ngajar jadi bersungguh sahih selalu. Orang belajar pun belajarlah terima hak cuci, hak bersih. Wa annahu amrun azimun wa annahu matlubun min kulli muslim an yatafaqqaha fi dinillahi azza wa jalla. Ni sepatutnya perkara yang sangat agung, sangat besar bagi setiap orang Islam, hendaklah dia faham agama. Wala yabqa ala jahlin wa ala khata'in. Jangan duduk di atas salah dan jahil. Wala yadri kaifa ya'budu Allah azza wa jalla wa kaifa yuaddi ma aftaradahu Allah alaihi wa kadzalika yahtaju lil fiqh fi dinihi fi muamalatihi. Tu bagaimana kalau seseorang tu yang nak tunai tugas dia yang Allah Taala fardu ke atasnya, dan inilah menunjukkan bahawa seseorang, tiap-tiap orang lelaki perempuan sangat berhajat benar faham dalam agama. Nah, sama ada dalam muamalah dia, nah, wa yahtaju ila al-fiqh fi dinihi fi alaqatihi bi ahli. Kena faham juga pengajian agama, hubungi dia dengan keluarga dia, dengan anak dia, dengan jiran dia, dengan kaum kerabat dia, nah, saudara-saudara dia dan seterusnya sampai ke akhir. Inilah yang royak dah saya tengok benda-benda hak supa tu saya pakai terjemuh jadi sekaligus selalu dah. Ya royak di sini katanya bahagi fiqh. Ni duduk di muka 7. Bahagi fiqh. Fiqh ni memang banyak. Kalau lah kita istilah katanya ilmu fiqh, artinya fiqh hendak mengajar cara air pasir untuk kita tayamum, air yang kita bersuci, bak ambil air semaya, bak basuh najis, bak semaya, ambil air semaya dan seterusnya sampai banyak. Nah, hak tu satu fiqh yang kita kena belajar di dalam hidup kita untuk kita beramal ibadat. Tapi maksud dalam fiqh yang kita akan bicara pada pagi hari ini, iaitu fiqh di dalam agama adanya dua bahagian. Iaitu yang pertama sekali al-fiqhu fil aqidah. Faham benar-benar dalam hak akidah. Ini menjadi asas kepada setiap orang apabila dia hidup di atas muka dunia, akidah dia kena betul. Saya baca dah. Allati hiya asasuddin fala budda an ya'rifa al-insanu ma yusahhihu aqidatahu wala yukhilla biha wala yanqusuha min al-umur al-syirkiyah aw al-bid'iyah. Menjadi asas di dalam agama seseorang itu hendaklah dia mengetahui apakah yang paling sahih ataupun yang betul di dalam agama dia. Dan jangan berperang sama sekali, jangan cuai, jangan lalai, jangan kurang dalam bab akidah sehingga timbulnya perkara-perkara syirik dan bid'ah. Ini kita kena pakat-pakat jaga. Fattafaqquhu fil aqidah, maka faham baik-baik fiqh di dalam akidah ni bermakna dengan maknanya annal insan yata'allamu aqidat at-tauhid. Setiap orang tu kena belajar akidah tauhid. Akidah yang mengasaskan Allah Taala jangan syirik. Nah, lagi ya kaya wa yata'allamu ma yalzimu li hadhihi al-aqidah wa yata'allamu ma yudadu hadhihi al-aqidah. Kena belajar benda hak betul, kena belajar juga benda hak salah. Bukan arti katanya wajib belajar benda hak salah tu sampai kau tak ngaji hak betul. Hak betul kita kena belajar, lepas tu belajar hak salah-salah sebab kita nak beringat. Takut kita pergi sepak, pergi jereluh masuk dalam hak salah dalam bab akidah. Gitulah. Lagi ya ayat, hadzal nau' minal fiqhi. Inilah salah satu bahagian daripada fiqh. Tu fiqh artinya faham. Hadza huwa al-asas wa yusamma 'inda ba'd al-ulama bil fiqhil akbar. Inilah sebagai asas dan ulama-ulama namakan
Bab akidah ni dia panggil al-fiqhul akbar. Pahal yang sangat agung, pahal yang sangat mulia. Wa dzalika bi an ya'rifa al-insanu rabbahu 'azza wa jalla bi asma'ihi wa sifatihi wa ya'rifa kaifa ya'budu Allah haqqa ibadatihi. Seseorang itu, seorang hamba, dia kena mengetahui Allah Ta'ala. Apa tu? Nama-nama Allah, sifat Allah. Tidak. Dan bagaimana dia nak beribadat kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Walimadza khuliqa ataupun walimadza khalaqa hadzal insan. Dan kenapakah Allah buat manusia? Ni orang apabila dia dapat faham tujuan matlamat ni, ceraklah dia akan beribadat kepada Allah dengan sebenar-benar ibadat. Wamal matlubu minhu, dan apakah yang sepatutnya dikehendaki daripada dia, nahwa rabbih azza wa jal. Gitulah lebih kurang maknanya, dia kena buat gapo dan tugas dia terhadap Allah. Kena buat gapo kata. Dengan rekah katanya tak, saya pilih-pilih apa yang nampak katanya benar-benar hak penting, saya terjemuh dah. Fa inna katsiran minal buldan. Ni sebagai ya misal dah, nak jadi gambar dan jelas. Ya'taqidu ahluha annal binaa 'alal quburi wat tawaf biha. Setengah-setengah negeri, tak ada rakyat negeri mana, ahli negeri saning i'tiqad ataupun percaya katanya boleh hidup bina di atas kubur. Maknanya duk buat apa? Buat umuh kecil, buat selah. Tu kubur ni kena ada pasang rura, molek-molek, comel-comel. Lepas tu so lagi nya tawah di kubur. So lagi ya rakyat. Wa su'alil mauta wa nida'il mauta wal istighatsati bihim. Setengah-setengah negerinya orang Islam kita minta dengan orang mati. Duk doa, nampak tangi tu duk doa dengan Allah Ta'ala, tapi duk kecek dengan orang mati. Duk minta dengan tok nik tu, tok ki tu, ulama ni. Duk minta tolong dengan dia. Bukan doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah buat turun rahmat dak, tapi duk kecek tok ki. Kita kerja mari lama dah weh, tak naik tagih. Rezeki susah lah kita ni, tolong katik lah. Anak-anak tino kita tak ada siapa masuk minta lagi deh tok ki. Tu jalan belakang tu. Ni syirik besar, tem-tem lah yang kena ke atas orang yang duk minta lagu tu adalah orang syirik. So lagi ayat atas sana, wa talabi al-hawaij minhum, dan duk minta hajat-hajat daripada orang mati. Yazunnuna anna hadza min ad-din. Setengah orang tu faham katanya ini adalah ajaran agama. Duk faham katanya tak apa, kita boleh buat dalam agama. Kama qala al-awailu fima hakahu Allah Ta'ala anhum, seperti mana Allah cerita orang-orang di zaman dahulu belum pada kita lagi, dalam surah Yunus ayat yang ke-18. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka itu beribadat ataupun sembah lain daripada Allah, perkara ataupun benda yang tidak beri mudarat dan tak beri manfaat. Tak ada faedah walaupun sikit. Tak ada boleh beri manfaat, tak ada boleh beri mudarat. Duk sujud juga, sembah juga, gosok juga, puja, perasak benda tu. Wa yaquluna, mereka itu selalunya sebut, haula'i syufa'auna indallah. Ni orang zaman dulu, ya kenal Allah Ta'ala. Ya rakyat kata kan, tokong hak dia duk sembah, hak dia duk puja, duk perasak, gotu. Ya rakyat katanya hak ni lah boleh beri syafaat kepada kami di sisi Allah Ta'ala. Nak rakyat katanya kafir orang zaman dulu, ya kenal Allah. Tapi kafir zaman learning tak kenal dah Allah Ta'ala. Kalau kita bahasa Melayu kita hak pasal kampung-kampung yang katanya pekak gadik. Pekak-pekak sungguh kafir orang-orang zaman ni. Tak kenal dah Allah Ta'ala. Orang zaman dulu kenal juga Allah Ta'ala. Kalau tanya siapa buat langit, siapa buat bumi, Allah dia jawab.
Tapi terang kita tanya orang kafir zaman ni, siapa awak langit? Tamat cat. Dia timur sendiri. Dia tak kenal dah Allah Ta'ala. Sebab tu kafir zaman ni lebih jauh daripada kafir di zaman-zaman dahulu. Tu pun kena Allah Ta'ala, dia kena zahir, katanya Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ada lagi pasal nak mitok dengan sesekarun, mitok benda ni tolong siapa kau Tuhan lah, gapo hak kau duk mitok ni. Kita orang Islam tak boleh buat sama sekali. Tak boleh sama sekali dalam bab akidah, bab amalan, bab cara hidup. Kita direct dengan Allah Ta'ala, doi terung lalu dah. Ada gapo-gapo ya Allah, ya Allah, ya Allah selalu dah. Tak ada kena apa? Berlapik dengan orang tu, berlapik dengan orang ni, tak ada. Ni akidah kita orang Islam yang betul, yang benar, sebab kita yakin bahawa Allah Ta'ala selalu dengar dan selalunya nak perkenan ataupun terima doa-doa apa sahaja yang hamba dia minta. Lagi ya ayat di sini. Fahum ya'taqiduna anna hadha min ad-din li'annahum adraku 'alaihi aba'ahum wa ajdadahum wa ahla baladihim hatta zannuhu min ad-din. Ya sebut sekali lagi, orang-orang jenis pasal duk sembah ga tu sembah ga ni, dia duk faham katanya itu adalah agama. Sebab apa? Sebab dia duk tengok mak pak tok nenek dan orang-orang yang duduk sekeliling dia, dalam negeri dia, tempat dia, orang pakak faham katanya benda ni kena buat, kena amal belaka. Tu sebab itulah mari kau rung anak, rung cucu pakak buat. Sebab apa? Untuk nenek aku duk buat. Tok nenek duk buat. Apabila orang tua duk buat, tok nenek duk buat, mari dirung anak cucu nak tinggal, bukan dia. Tu dah wah orang raya, tak song nak tinggal. Jenis tak song tu dah tu. Hak pasal tak boleh duk tukar. Hak orang-orang tua buat tak kena, anak cucu kadang-kadang buat sejelira sayangnya. Hak orang tua duk buat zaman dulu, anak cucu nak pergi tinggal, lama kata demo pula. Inilah kita naknya hak sebenar, hak cuci, hak bersih dalam amal ibadat kita, terutamanya akidah kita. Wa anna Allah yarda bihi hatta qalu, Allah Ta'ala akan redha. Nah, sehingga mereka katakan, lau sya'allahu ma asyrakna. Ini dalam suratul An'am ayat yang ke-148. Dalam suratul Nahli ayat 35 tu firman juga, lau sya'allahu ma abadna min dunihi min syai'. Tu pokok dia pasal akidah tak kena. Dia katakan, kalau Tuhan kehendak, tentulah kami tidak bersyirik. Maknanya ya thot Tuhan, ya thot Allah Ta'ala. Kalau dia Tuhan tak sewi kita syirik, kita tak syirik. Sebab kita syirik ni Tuhan ni duk takdir kita syirik ni. Tu jalan tu akidah salah. Saya misal mudah-mudah lah. Saya tak ada nak misal pasal pelik-pelik dak. Misal mudah-mudah lah. Kita pergi kok kepala orang, kok. Kita royak Tuhan kehendak ni hari ni aku kok kepala mung. Tuhan tanda siap-siap dah, aku kok kepala mung. Kena tak lagu tu? Cerak nak tak kena. Pergi kok apa kepala orang? Tu. Cari balah betul-betul. Pergi kok kepala orang, pergi tampar orang. Orang tampar kita. Orang tampar kita, ya tu pun royak juga. Menjala Tuhan tanda juga aku tampar mung hari ni. Tak ambil. Itulah kita kena fikir baik-baik. Benar hak kita nak buat, jangan fikir hanya dengan akal fikiran kita, tapi kita ambil agama mari duk suluh. Lepas tu mari ukur dengan akal. We jadi akal renah pada agama. Ambil agama tok we jadi lak. Barulah betul. Gapo-gapo kalau sekiranya guna akal lebih pada agama, tak kena belaka. Kau tu berasa tak secocok dengan nafsu dia. Aku tahu. Hak ni secocok dengan nafsu. Tak apa ambil. Saya nak misal mudah-mudah ni. Misalnya satu hadis Nabi SAW. Bukan hadis maknanya Nabi buat, tapi sahabat Nabi iaitu Ali bin Abi Talib, menantu Nabi. Dia tengok tak? Nabi ambil air semaya, Nabi pakai khuf.
Nabi pakai khuf iaitunya stuking kulit. Bos apa di basuh kaki, Nabi tak buat khuf dia. Nabi tak buat, Nabi basuh tangan, basuh ke pokomo, siap, basuh muka. Bos apa di kaki, Nabi tik air. Bobo basuh di tangan, Nabi sapuh alik atas. Alik atas khuf. Dua belah, Nabi sapuh alik kat ni sebelah, alik kiri sebelah. Ali tengok, oh lagu ni. Ali pun royak. Kalau sekiranya agama boleh fikir dengan otak, cerak nak kena sapuh alik bawah tapak kaki. Tapi apa Nabi sapuh alik atas? Ni tengok ni. Sebagai ilmu baru kepada kita, bagi orang yang tak biasa dengar lagi. Orang yang biasa dengar dah, alhamdulillah. Nak royak katanya sapuh alik atas, bukan sapuh alik bawah. Inilah Ali royak katanya, kalau sekiranya agama boleh fikir dengan otak, cerak nak kena sapuh alik bawah. Sebab alik bawah ya cemar, okay? Kita duk jijak sapuh alik bawah lah. Tapi dak Nabi sapuh alik atas. Inilah agama. Tu dak satu perkara kepada kita. Habis itu. Falau kana radiya an dhalik ma arsala ar-rusula bi inkari. Kita masuk dalam tajuk sana. Kalau sekiranya Allah Taala redha belaka kepada hamba dia, nak buat syirik pun boleh, nak buat khurafat boleh, bid'ah pun boleh, nescaya Allah Taala tak hantar rasul. Mai duk royak ciceng so tak boleh buat weh. Pedah gapo dak hantar nabi, hantar rasul? Wa dzalika bisababil jahli wa adamir ruju'i ila tauhid sahih. Sebab itulah rasul dia hantar, nabi dia hantar. Zaman ni tak ada dah rasul dengan nabi. Ada siapa? Ada ulama. Ulama itulah duk gi ngajar, duk gi royak, duk gi sebar. Sebab apa? Sebab ummah ataupun orang ramai sebab ia jahil. Dapat tu tak rujuk kepada agama, kepada tauhid yang sahih. Duk mikir aku nampak kau ni buat, aku nampak kau ni buat. Tu. Alladhi ja'at bihi al-anbiya'u alaihi wassalatu wassalam wa huwa ikhlasul ibadati lillahi azza wa jalla. Tujuan nak itunya rasul nabi duk ngajar royak tujuan nak ikhlas amal ibadat kita kepada Allah. Sebab itulah tujuan tiap-tiap orang nabi rasul dihantar ataupun dilatih dalam kumpulan manusia dengan bahasa yang orang mudah faham. Nabi kecek Tuhan ayat lagu mana di dalam Quran? Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, dan sesungguhnya kami bangkit setiap umat seorang rasul. Maknanya setiap kumpulan manusia, wallahu a'lam, banyak nabi. Saya dah tengok di dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, tu kitab yang ayat katanya nabi dan rasul semua sampai ke Nabi Muhammad 124,000 orang. 124,000 orang. Tu pun ia rujuk kepada hadis Nabi juga, yang Nabi SAW sabda di dalam hadis dia. Sekali iaitu Nabi Muhammad SAW. Ada belakang rasul, ada belakang nabi. Ani'budullah wajtanibut taghut. Inilah hijau asasi, hijau hak penting nabi-nabi, rasul-rasul duk ngajar, duk seru. Ani'budullah, hendaklah kamu beribadat kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhlah kamu daripada taghut. Taghut ni maknanya benda yang disembah lain daripada Allah Taala, dinama taghut belaka, walaupun manusia. Dia orang sembah dia, jalah taghut tu. Apatah lagi benda hak pasal toko, diri, duduk. Tu dah hak nampak, hak tak nampak, taghut belaka. Inilah nabi-nabi dan rasul dihantar supaya semua manusia dapat faham apa yang sebenar. Tak, saya rekah-rekah benda hak apa yang ada di dalam sini. Yang ayat di sini pula di muka 9.
Fassalihun, alhamdulillah kita nak jadi orang-orang soleh belaka dah. Fassalihun alladhina matu 'ala al-'aqidati as-sahihah walakinnahum 'ubidu ba'da mautihim. Orang-orang soleh ketika dia mati itu mati dalam akidah yang sahih. Betul molek. Walakinnahum 'ubidu ba'da mautihim. Tapi lepas pada dia mati, orang mari duduk sembah dia, mari duduk puja dia, mari duduk tawah di kubur dia. Wahum lam yardau bidzalik. Orang soleh hak mati saat ni cerak nah, dia tak reda dia mari duduk tawah kubur dia, mari duduk sapuh kubur dia. Saya misal mudah-mudah kubur Imam Syafi'i, kubur lah Imam lain-lain pun mana yang orang Arab ataupun orang yang duduk dalam kampung tu, tempat tu duk puja, duk puji, duk gapo banyak. Saya tengok di kubur Imam Syafi'i ni, masya-Allah, teruk orang buat. Yang gosok seru. Tawah tu tak biasa tengok. Tapi tengok puja kubur ni, Allah, besar-besar dengan kucuk, dengan sujud ke kubur. Pas kita nak hukum lagu mana orang sujud kepada kubur, kepada imam tu ketua dia gapo, banyak orang duk buat atas muka dunia, tapi tak ada orang duk kecek mana. Kau munglah mu nak buat asalkan jangan duk menetai KJS sudah. Tu. Jangan duk lawan KJS politik sudah, nak buat gapo ikut. Lalu tulah haula'i laisa 'alaihim harajun mimma fa'alahu al-musyrikuna bin nisbati ilaihim. Orang soleh hak duduk di dalam kubur saat ni tak ada sakut paut apa ni dengan orang yang buat syirik kepada dia. Sepatutnya orang yang buat syirik itulah duk gi tawah, duk gi kucuk, duk gi sujud, kena faham molek katanya hak ni kubur orang soleh. Dia ketika dia hidup, alhamdulillah dia banyak ibadat, banyak jasa, tapi boya mati jangan duk gi besar mayat dia, kubur dia dan sebagainya. Tu tak? Li'annahum lam yardau bidzalik. Sebab orang soleh saat ni dia tak reda sama sekali orang duk sembah kepada dia. Walam ya'muru an-nasa, dan dia tak biasa suruh orang ramai suruh buat lagu tu. Tak biasa perintah, dia aku lepas ada aku mati ni kuburku, puak mu kena tawah dah. Puak mu kena puja sokmo seminggu sekali, sebulan sekali. Tak ada. Walaupun sorry orang-orang soleh sebut lagu tu. Ayat Quran ada ni, tapi tak apalah saya rekah-rekah dah. Ammal ladzi yarda bi an yu'bada min dunillah. Adapun orang soleh, orang berjuru ataupun orang tak berjuru, tapi ia reda, ia puncai, ia terima kalau sekiranya dia disembah. Kalau dia aku mati, orang sembah kuburku, aku rasa muncul besar. Kalau dia ada i'tiqad lagu tu, wa yad'un nasu ila ibadat wa yad'un nasa ila ibadati nafsihi fa hadha taghut. Kalau lah orang tu masih hidup lagi, dia duk seru, dia duk royak kepada orang ramai, suruh sembah dia, suruh kerap tau dia. Walaupun dia tak ada duk suruh, tapi orang sujud ke dia tak kata gapo, inilah taghut. Inilah nama dia taghut. Sebab tu seluruh dunia apabila kita melihat siapa yang duk puja kuaka-kuaka, duk puja apa dia panggil tepi ke apa, saya tak pandai ke. Dak apa saya duk jadi batu besar-besar gapo, walaupun gambar sekalipun tak boleh sama sekali kita rokok, kita sujud. Ini kias sendirilah. Akidah ni adalah benda penting. Kalau sekiranya seseorang Islam kita duk gi buat, duk gi sujud, duk gi kerap, walaupun niat kita tak ada duk niat benda lain, kita niat molek, tu alasan setengah-setengah orang pun tak boleh. Dalam Islam kita, Islam, kafir. Jadi itu baiklah dah. Jangan duk pergi semabuk, jangan duk pergi buat tak apa kita niat molek. Dak, Tuhan dia tak ada tengok dia niat saja dak, dia tengok juga di perbuatan. Kalau sekiranya perbuatan yang salah dengan agama, walaupun niat molek, maka tak jadi.
Bunuh habis. Selerok habis akidah amal ibadat hak kita biasa buat lepas-lepas mari dah. Rutuh habis. Inilah la tasihhu ibadatullah illa ma'a tarki ibadati ma siwah. Tak sah sama sekali beribadat kepada Allah kecuali ke apa ni? Kena tinggal semua hak lain daripada Allah. Maknanya benar syirik, benar bid'ah, buat apa habis. Barulah kita beribadat kepada Allah betul cuci sungguh. Inilah yang kita nak. Cuba kita tiqam la ilaha illallah. La ilaha maknanya tidak ada Tuhan yang sepatut disembah, diibadat, dipuja, dikapa semua weh habislah. Illallah. Ni maknanya kita nafi dulu. Habis kita sepak habis kecuali Allah. Hak sebenar. Ni giti kuam molek la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah betul cara hidup kita. Tapi kalau sekiranya duk semabur lagi, orang tanya saya ni, saya pun tak ada jawab pasal betul-betul dak. Orang tanya ustaz, kita ni akidah molek, tapi bawa kita demam sakit sikit-sikit gi moh tok bomo ya orang tanya kena apa? Tak pandai nak sebut. Kena kerah. Kena kerah. Tak boleh dia kata kena kerah. Kena ada sirih, pini, duit tak cukup kok. Tu kena ada 75 stek, kena cari air hitam. Kena semelih molek air hitam tu. Kena kerah dulu. Kalau lah tak kerah, tok bomo ya tak berubah. Pas orang tanya saya, "Pak ustaz lagu mana aku ni?" Saya tanya dia, kalau tak kerah lagu mana? Kalau tak kerah, tok bomo je nak perubah ke tak? Kalau sekiranya dia tak perubah juga, dia tak kerah, dia tak perubah, kita cari tok bomo lain. Yang dia cari hak tu seorang. Kita jang mati kalau sekiranya kita tak kerah, kita mati. Tak apalah, mati dalam Islam, jangan hidup mati dalam kerah. Ya golik je dah, saya nak seru kat ni. Tok bomo semua, kalau sekiranya nak bomo orang, nak japi orang, boleh ke tak kita tak samai wah orang tua. Wah orang tua hak pasal kena kerah, kena perangat, kena perasak ke tu, perasak ke ni, jangan berada. Sebab Nabi SAW royak dah, orang nak boleh duduk dalam syurga salah satunya la yarqun wala yastarqun. Iaitunya orang yang tak pergi japi orang pasal main bomo hatu, panggil belakang ngajing dengan iblis. Ya panggil habis cer tu. Tok bomo dia pasal main pelik-pelik. Ya buat gapo-gapo buat dalam bilik dia. Tubik mari hak siap dah. Mari tabur-tabur ambil beras ni dah kita tabur kok tepi-tepi rumah. Tu nak baca apa nak tabur hadap ke kiblat selawat boleh 3 kali. Tengok je selik molek. Ya selik molek tu. Selik dengan apa? Selik dengan selawat, baca qul huwallah. Tapi gapo piti hok dia duk buat tu wallahu alam kita tak tahu. Ikhtiar usaha ada dalam Islam. Tapi jangan duk ikhtiar usaha pasal benda hok haram. Boleh. Sebab tu orang hok duk buat, saya tak pandai kalau nak sebut, ambil nyo duk golek-golek atas perut orang tino hok mula-mula perut besar. Apa panggil? Tawar perut. Setengah-setengah kampung panggil nengeh ke lengeh. Saya tak pandai juga nak sebut. Tu jalan belakang tu kena mandi, tok bidai pun mari mandi bu ambil anaknya hok baru-baru tumbuh tok atas perut. Tu pusing. Nak we anak tubik mudah. Tu peranak ke pun jadi selamat, tubik anak tubik molek. Ya tubik sungguh tu. Ya tu heavy benda tu. Tubik mari sabik tu aku nengeh aku buat lagu tu. Tu heavy sungguh. Tu hak tu dah. Wah orang kampung apabila dia perhati tengok, kita dah anak kita perut besar, kita kena buat hati. Tak boleh tinggal benda ni. Tu kena buat puluk kuning, puluk merah pada supaya ada orang zaman dulu. Bawa menikah pak kena jepuk puluk semangat. Tu kena makan dulu hatino jepuk alik atas, jatuh jepuk alik bawah. Tak jadi ni. Hatino diraka kau tok lelaki.
Tu. Jadi duk buat percemeh lagu tu sampakah hari ni masih lagi duk ada kok setengah-setengah kampung. Nah, benar-benar akidah lagu ni kita kena jadi faham sungguh. Dia jadi pegangnya, jadi akidah, jadi kepercayaan yang membawa kepada syirik dan bawa kepada jatuh agama, naudzubillah min zalik. Ya ayat di sini. Hatullah kat ni, duk ayat ha syirik, bahagia syirik. Dah, benar-benar yang membawa kepada jatuhnya agama, buat ke orang tu jadi mudah-mudah doa dalam hidup dia. Jadi boleh belaka. Gotu pun boleh buat, goni pun boleh buat, gotu pun boleh jamuh, boleh tepuh, boleh teriak, boleh sujud, boleh gapo. Punuh habis akidah. Kita kena ngaji jadi kena selalu betul selalu mengikut akidah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ayat di sini sikit lagi dah. Mudah-mudahan ya katanya pada akhir wa anna dursahan wa nas'alu wa nas'ala anha wa nudarrisuha fi madarisina wa ma'ahidina wa kulliyatina li'annaha hiyal asasu wa hiya al-fiqhul akbar. Inilah ya ayat katanya mudah-mudahan dak kita kena belajar. Wa anna durusaha kita belajar, wa an nas'ala anha dan kita usaha jadi tanya sokmu hak akidah betul. Nah, wa nudarris ya bubuh bagi depan sini wa nudarrisuha. Kalau dia saya nak baca wa nudarrisaha, tapi tak apalah ya bubuh bagi. Kita jangan hidup lakah dia. Kita kena belajar, kena sabar. Dalam sekolah kita, dalam pondok kita, nah, dalam kuliah kita, semua pakak-pakak belajar ngaji benar hak sahih. Mudah-mudahan inilah sebagai asas agama yang kita kehendaki. Ini akidah. Yang kedua, al-fiqhul akbar juga, iaitunya al-fiqhu fil umuril amaliyah. Iaitunya faham baik-baik apa? Urusan amalan. Urusan amalan maknanya cara hidup kita jadi betul sungguh dengan amalan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Dengan agama lah. Hak ni kalau sekiranya orang ada belajar dengan secara hak sahih selalu, tak ada berasa kata was-was dalam kehidupan dia. Tapi hak duk bahasanya duk belajar kena retik, dak retik, kena retik, dak retik. Tak tahu katanya ambil dalil mari mana. Ini yang ayat dia dalam kitab ni, al-fiqhu fi ahkamis salah, al-fiqhu fi ahkamiz zakah. Maknanya faham molek. Jadi dalam sungguh bab semaya, hukum zakat, hukum puasa, hukum haji, umrah, jual beli, muamalah, nikah kahwin, cerai, edah. Jalan belakang tu. Sebut hak cerai, hak edah, saya minta sebut sikit ya. Orang Melayu kita dengan secara umum dia cerai laki bini pakai tak duduk sekali dah. Pakai duduk suku-suku dah. Tapi dalam Islam dia suruh duduk sekali. Kita cerai bini kita, na'udzubillah. Kita sebut sekali ya, bini kita nama Timoh. Timoh aku cerai mu. Timoh be cerai kita be. Apa be cerai? Cerai dah lah. Cerai berapa kali tu? Sekali. Maknanya orang Tino tu dia kena duduk dalam edah dia sekali dengan tok lelaki. Tok lelaki boleh duduk sekali. Orang kampung pakat kecek cah weh. Kemarin bunyi duk balah cerah dah kemarin. Hari ni duduk sekali. Rojok dah ke? Dok, jatuh royak tu dok. Kawan tak ada rojok lagi. Ni bini kawan ni. Bini kawan lagu mana? Dia mau cerai dah kemarin. Bini kahwin. Sebab orang Tino dia duduk dalam edah, duk jadi laki dengan bini lagi dua orang tu. Lama mana tu? 3 kali cuci darah Kalau lah tok laki dia tak rojok lagi waktu tu, dia boleh duduk sekali. Tok laki rojok hak tu sama telah dah. Nak ayat katanya duduk sekali boleh, tapi jangan duduk jimuk lah. Jangan duduk pergi setubuh dengan dia, jangan duduk pergi tidur sekali dengan dia. Lepas tu nak gana motor boleh tak? Boleh bini kahwin. Bini kita. Walaupun kita cerai dia seminggu lepas dah tak ada rojak lagi, nak gana motor sekali boleh tak? Boleh.
Dia suruh orang tino tu duduk dalam edah. Lepas tu suruh orang jantan mikir molek-molek, aku cerah habis ni siapalah nak basuh pinggan, nak basuh gosok baju. Masa duduk tak kena weh, dia mau tidur dalam, kita tidur luar. Lepas tu duduk gelisah pergi mari, merojoklah sini. Dia suruh kita tengok semua pakai baik-baiklah kita. Hok duk apa sebalah minggu lepas kita pakai wi maah lah. Tu cara dia. Kecuali cerah dah 3 ataupun cerah sekaligus tolak 3. Tu putus dah lah. Habis nak tak boleh duduk sekali dah tu. Tu saya set cerita sikit, tapi nak ayat katanya dengan secara umumnya semua orang kena belajar belakang dah. Bab semaya, bab zakat, bab puasa, haji, jual beli, muamalah, apa lagi? Nikah, cerai, iddah, pahal cara ke apa? Ambil air semaya yang dikatakan hadah kecil, cara mandi wajib, semua kena belajar reti belakang. Sebab benda ni benda kita kena amal hari-hari. Orang yang setubuh dengan isteri dia, dia tubik air mandi, maka balik isteri dengan tok lelaki sama-sama, maknanya pakak-pakak kena mandi belakang. Walaupun tak mandi sekali, tapi semua tiap-tiap orang kena mandi belakang, kena reti cara mandi wajib dan sebagainya. Gitulah. Yang banyak lagi di sini termasuk di dalam fiqh juga, iaitu perkara-perkara yang menyempurnakan akidah saat ni. Maknanya walaupun kita pandai hukum apa, tapi kalau sekiranya akidah tak betul, tak sempurna, maka tak sempurna juga dalam hidup kita. Itulah jadi manfaat dan faedah sungguh kita belajar akidah dan cara kita amal di luar ni dak. Yang ayat di sini katanya, orang yang apabila dia dalam sungguh belajar mengaji, tok guru ustaz nak ucapan pula khidmat dengan sungguh-sungguh mengajar nak orang ngaji, orang dengar tu faham sungguh-sungguh, katanya masyarakat tu dia akan maju, dia akan patena. Kalau sekiranya masyarakat cerai ngiap duduk dia, orang ngajar, orang ilmu pun tak ngajar, maknanya orang alim ada ilmu tapi tak ngajar, orang biasa-biasa pun tak belajar, tak ngaji, nak pergi patena ke mana? Sebab itulah kita tengok setengah-setengah kampung dah nampak kering, nampak supaya kemarah agama. Tu bila kita tengok tak hidup dengan cara sunnah Nabi, tak hidup dengan Islam, jalah tu orang dalam kampung tu tak belajar, tak ngaji. Inilah kita berhajat kepada sama ada akidah ataupun kita kena jadi sungguh belajar. Yang ayat di sini lagi sebagai peringatan, wa in kana katsirun minan nas yahtammuna bil fiqhi tsani wa yatasahaluna fil fiqhil awal. Ada setengah-setengah orang duk berat bab fiqh, berat juga bab fiqh. Ulama tu kata lagu tu, ulama ni khilaf lagu ni, belajar lebih pada profesor lagi, lebih pada doktor lagi yang ngaji, tapi tak ambil berat mana bab akidah, bak pahame fiqh ni reti-reti sungguh. Tu boleh hurai kira tanya pejam mata tu nampak selalu dah dalam kitab duk mana, tapi akidah tak betul, tak jadi tak. Ni dah sebab tu dia ayat di sini katanya kama zakarna lakum wa hadha min al-jahl al-azim wat tafrit al-a'zam wa hadha bi manzilati man yu'aliju badanan qad quti'a ra'suh. Tu maknanya ya misal di sini inilah satu kejahilan yang sangat besar. Keterlajak maknanya telajak doa tak serupa dengan hak sebenar. Ya misal mudah-mudah katanya duk perubah tubuh badan, hak kepala tak ada. Inilah akidah kita ni serupa dengan kepala. Badan kita ni serupa dengan fiqh. Tu misal mudah-mudah tu. Jangan duk besar di tubuh dengan kepala tak ada. Jangan ada kepala saja tubuh tak ada. Ada kedua-dua. Lepas tu jadi molek daripada kepala sampai kaki, molek belakang. Inilah asah kita duk belajar, duk ngaji, tujuan nak bina hak ni. Nak bina hak betul, hak molek selalu dalam kehidupan kita.
Habis di situ dah. Dengan secara rekahnya ada tak berapa minit lagi. Iaitunya hasil ataupun cara-cara untuk kita nak pergi faham molek-molek al-fiqhul akbar saat ni, iaitunya akidah dengan fiqh. Yang pertama iaitunya kena mengajar, kena mengaji. Orang ada ilmu kena mengajar. Orang tak ada ilmu ataupun orang yang royak katanya aku kena belajar banyak, usahalah dengar, baca, tanya, perhati. Jangan buat satu amalan yang kita tak faham. Ni adalah satu wasiat penting dalam Islam. Jangan amal sesekara kecuali kita kena faham dulu perkara tu, barulah kita boleh longma tham. Jangan buat gamuk-gamuk, agak-agak tak boleh. Tak ya sini ya misal mudah-mudah katanya al-fiqhul fiddin. Faham dalam agama tak ni innama yahsulu bitta'allumi bil julusi fi halaqatid at-tadris, iaitunya hasilnya mendapat ilmu dengan kita duduk di dalam halaqah ngaji, pakak-pakak ngaji, pakak bincang, wa fi fusul ad-dirasah al-manhajiyah, dan duduk di dalam kelas-kelas ngaji hok pasal ada sistem ngaji al-julus li ta'allumi amama al-muallim, dan ngaji duduk depan guru. Jangan duduk jauh-jauh, berarti katanya kena dengar cerak. Nak duduk jauh pun tak ada gapo, tapi jangan siapa kau duduk jauh, siapa kau tak terhasil ilmu. Kadang-kadang kau duduk buah kata. Nah, setengah-setengah majlis saya duduk perhati lagu tu. Tempat orang ngaji dah. Orang tu yang mari jauh. Ngah tambah kereta habis minyak motor ke apa. Tapi gue duduk kok jauh-jauh isak rokok. Duk pu kecek dengan saing bla-bla. Ngah buruk titik, ngah barang go tu ya jual go ni go tu. Tu we duk dengar orang ngajar, kadang-kadang dengar ketik, kadang-kadang kecek ketik. Ni tak ada beda. Sebab tu kita ngaji gue jadi dengar sungguh-sungguh. Tak faham tanya. Wah wasa selomba sikit tak reti kita ni bab ni. Tak tanya. Lah ni tak ada dah orang takut kau tok guru. Kan? Zaman-zaman dulu sungguh orang takut baba aje geng. Anak murid bokok. Zaman-zaman dulu takut kau baba. Baba berjalan tu anak murid bau lari habis. Nak jumpa dengan baba pun takut zaman dulu. Acu-acu jabat salah tu ketah kau nak royak gapo lah. Tak pandai nak royak. Kadang-kadang orang kampung nak masuk jumpa dengan baba tu takut. Bibi mulut ni bergerak bibi ketah. Lah ni tak ada dah lagu tu. Lah ni mudah-mudah ada apa-apa royak. Tak boleh tanya depan sama depan sama malu, tak rasa. Terasa sini. Tanya baba, ustaz, boleh ke kecek sikit ni? Kita ada masalah sikit. Alhamdulillah kalau boleh kecek panjang, kecek lagi. Ni nak ayat katanya cara untuk kita dapat hasil ilmunya adalah melalui belajar dan mengajar. Lepas tu yang ayat di sini lagi, iaitunya cara untuk kita dapat ilmu lagi dah, iaitu orang ni kena jadi sungguh dalam hal belajar ilmu pengetahuan. Dia minta dengan Allah Taala semua, ya Allah, jadilah aku faham agama. Jadilah sungguh dalam hidup aku ni. Faham sungguh-sungguh dalam agamamu. Belum pada aku mati, jadilah aku siapa ke darajat katanya mung redha aku terima mung. Aku tu kita ni berhajat kepada Allah Ta'ala semua dah. Tapi Allah Ta'ala redha ke tak kita? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi kita kena minta, ya Allah, dengan ikhlas hati, cuci hati aku bersih ni. Ngaji kerana mung, ibadat kerana mung, buat apa-apa kerana mung belakang. Ni adalah salah satu daripada cara untuk kita dapat perkara-perkara baik dalam kehidupan kita. Lepas tu ya rakyat lagi, iaitunya kena tanya. Nah, saya rakyat dah saat ni sikit-sikit, tapi masuknya sebagai apa? Contoh daripada Jibril dengan Nabi. Jibril dengan Nabi ni, Jibril jadi tok guru kepada Nabi. Nabi ada apa-apa tanya Jibril lah tu. Tanya semua, ada apa-apa tanya. Jibril pun royak juga. Sapa sama ada sapa Quran dan sapa ilmu tu, ilmu ni kepada Nabi. Alhamdulillah. Nah, gitulah. Lagi dia royak di sini. Ni salah satu daripada cara untuk kita nak dapat ilmu juga, iaitunya tadabbur Al-Quran.
Boleh ilmu melalui kita perhati ngaji sungguh apa yang ada di dalam Quran. Ini hikmah yang Allah Ta'ala bui kepada setengah-setengah orang ni. Dia tak supa dah. Orang tu baca Quran, baca saja ya. Tapi setengah-setengah orang, walaupun orang tu ada ilmu, dia baca Quran, Masya Allah, supaya ilmu duk masuk dalam dada dia. Masuk, dia baca, kau masuk. Kau baca, kau dapat bertambah ilmu. Ini sebab ibu ilmu ni adalah Quran. Yang kedua, rong daripada Quran, iaitunya hadis-hadis Nabi. Kena belajar. Kena pakat belajar. Anak hari kalau lah boleh. Tak lama pun tak apa. Maknanya tak panjang masa, tak apa. Kita sekadar 10 minit, 15 minit. Tiap-tiap pagi ke, ataupun ambil lah masa-masa mana dalam masjid, ataupun kumpulan sore 2 orang pakat belajar, pakat dengar hadis-hadis Nabi dengan ayat Quran sehari-hari. Allah mujur besar. Kalaulah ada mana-mana masjid dah, saya rasa nak terima kasih banyak. Tiap-tiap masjid kalau boleh. Tok imam ke ustaz ke tok khatib ke tok bila, ikutlah siapa yang pandai wi ilmu, builah kepada makmum dia, orang hok gi semaya anak hari boleh ilmu. Sama ada lelaki perempuan. Saya sure lagi ni. Hak ni boleh jadi tak ada mana setengah-setengah kampung. Saya nak minta orang hok duduk di keliling masjid dah. Kalaulah dia orang tino dia, bini dia tu susah nak pergi ke masjid, minta hubung royal Lampung sampai ke rumah dia. Minta dengan masjid. Boleh tak kita nak pergi sejid nak hari tak orang ni lengah lutut lengah ke apa, tapi puasa nak dengar orang mengajar. Boleh tak hubung royal masuk dalam mikrofon masjid, boleh dia dengar di rumah dia. Ni untuk orang yang boleh duduk dekat-dekat dengan masjid. Tak ke hutung. Nah, kalaulah kita tak dengar langsung orang mengajar, orang tambah ilmu, ada beda hidup kita. Sebab hari-hari ni kita kena tambah ilmu. Saya diberitahu dah, katanya Syekh siapa lewat sikit, siapa pukul 10 minit. Jadi saya tambah lagi insya-Allah 8 minit. Nah, siapa pukul 10 8 minit. Nah, ni salah satu daripada cara untuk nak tambah ilmu. Lepas tu tambah ilmu lagi, iaitu tanya. Saya royak dah saat ni. Nak tanya ahli ilmu. Jangan duduk kita tanya orang tak ada ilmu. Lepas tu tanya kalau bolehnya tanya banyak-banyak orang. Tu. Tanya banyak-banyak orang. Telitah satu perkara. Ya zaman Nabi dulu ada orang hak dia mimpi waktu malam. Mimpi tu bi air mandi lah. Dia tu bi air mandi ni kena mandi. Mandi wajib. Kalau dia tak ada air, tayamum. Jadi sahabat sama-sama sahabat, dia tak tahu katanya tayamum lagu mana. Tak tahu. Dia kita tanya, aku mengiga ni. Aku mimpi tu bi air mandi. Lepas tu air tak ada. Tak ada air pun sejuk juga ni. Udara sejuk. Lepas aku nak buat ke mana? Sahabat sore tu ayat kata gini, mau guling di tengah padang pasir, mung wear baju mung semua telanjang pakai guling sapuh habis pasir-pasir hok duduk, maknanya we kena habis tubuh badan mung. Kebetulan dia kelik daripada perang, dia luka. Bawa dia guling pasir masuk dalam luka dia sampai mati. Sampai mati dia tu, nak kan pasir penuh dalam benuh dia luka saat ni, tepat luka. Pergi royak ke Nabi lepas dah mati dah ni. Nabi, sahabat kita mati dah sore. Nabi tanya, mati buat apa? Dia guling buat apa? Nabi heran, weh. Guling buat apa? Guling dia tak ada air nak mandi. Nabi kata tayamum lah. Kita royak dah kasih kita tayamum, dia guling tak pada pasir, masuk habis pasir dan luka dia mati. Nabi kata la ilaha illallah. Mu tak faham tayamum mudah-mudah. Tekan pasir, sapu tanganmu, sapu muka. Ataupun sapu muka, sapu tanganmu sikit. Tayamum dah tu. Niat mengangkat hadap besar. Tak ada kena duk guling, tak ada kena duk mandi pun ni, dah tak ada air ataupun tak boleh guna air.
Nabi kata mati dalam sorang. Rugi sahabat aku mati. Hanilah Nabi katanya anak koci ilmu iaitunya tanya. Belum pada nak buat sesekali tanya dulu jelas faham. Okey. Jangan lalu dah. Okey dah. Habis itu masa ada tak berapa minit dah. Yang seterusnya iaitunya untuk dapat ilmu pengetahuan insya-Allah iaitunya dengar orang ceramah, dengar orang mengajar, dengar obrom, dengar gapo, maka masuk. Kalau dia orang banyak katanya ada obrom hari ni. Orang pak kita ni obrom gapo, susah nak masuk. Nah, di luar-luar negeri ni ada orang obrom, masya-Allah, pakak penuh orang masuk. Pak kena bayar duit pula. Pak kita ni masuk free dah, tak sel lagi. Nah, lepas tu bukan free dah. Boleh duit pula. Masuk pak sen nama boleh duit pula. Go tambah kereta, go minyak motor, go minyak kereta. Ha itulah. Nah tempat kita kena akad darajat we jadi nampak katanya sungguh. Ha itulah. Lepas tu akhir sekali sebagai akhir iaitunya setengah daripada kita nak dapat ilmu kita kena adanya program, maknanya program kita tiktam pengajian. Tu tiktam sama ada kita dengar, kita perhati, kita tengok. Kita tak ada duduk depan guru dah, tapi kita dengar, kita tengok melalui torotak ke radio ke ataupun CD yang kita boleh dengar semua. Alhamdulillah. Inilah. Nah, sebagai sepitah lalu di dari kitab Al-Fiqhul Akbar yang saya rekah dengan secara mudah-mudah satu hisah pada hari ini, mudah-mudahan kita menjadi orang yang betul akidah, betul pegangan kita, betul amalan kita, dan kita menjadi orang cerdik, orang bijak dan orang yang maju ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekadar itulah untuk pengajian kita di hisah yang pertama. Mudah-mudahan Allah taala beri keberkatan dan manfaat kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.